Hai, selamat datang ke channel Cikgu Laili Mengajar Matematik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua pelajar daripada kelas 5 Neon, Krypton, Xenon dan Cadmia. Cikgu nak ucapkan terima kasih sebab awak dapat luangkan masa untuk kelas kita pada hari ini. Tapi awak jangan risau, biasa kalau yang ada yang mungkin tak pernah masuk kelas cikgu, biasa cikgu takkan buat lama sangat, lebih kurang dalam sejam tu paling lama lah. Okey, sebab kita buat lebih kurang sejam dan cikgu akan bagi kerja latihan. Cikgu harap awak boleh siapkan. Untuk yang sebelum ni cikgu dah bagi homework yang awak kena buat daripada buku teks, dan yang terkini 1.1b cikgu dah videokan cara kerja penyelesaian. Jadi setiap kali cikgu bagi kerja, tolong jangan simpan banyak-banyak nanti. Sebab kita tak tahu kita naik sekolah bila. Masa tu nanti bila awak tahu naik sekolah, masa tu barulah nak buat semua kerja. Dan cikgu nak ucapkan terima kasih. Ada yang dia dah PM cikgu, tunjuk kat cikgu kerja dia. Tahniah untuk awak. Untuk kehadiran, sebab kita ada TP tu kan, tahap penguasaan kan. Kalau siapa yang masuk kelas tu dah memang cikgu bagi TP 1. Untuk buat kerja tugasan tu nanti akan ada next tugasan lah untuk awak, untuk cikgu nilai awak punya tahap penguasaan TP tu PBD tau, untuk PBD. Jadi untuk hari ni kita nak sambung standard pembelajaran bagi tahap penguasaan 3, TP 3 ni, menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan tercantum. Untuk pelajar, cikgu harap awak dah masuk kelas cikgu, ataupun kalau tak sempat masuk kelas, awak dah tengok video-video yang cikgu dah record, ataupun ada kelas yang cikgu record untuk standard pembelajaran 1.1.1 dan 1.1.2. Sebab kalau awak tak faham yang tu, yang ni akan jadi masalah untuk awak. Sebab sebenarnya dia tak susah, tapi kerana awak mungkin tidak lagi belajar yang tu, tiba-tiba masuk yang 1.13 ni, ada masalah sikit lah untuk awak faham. Tapi jangan risau, sesiapa yang mungkin belum tengok, boleh tengok video cikgu yang cikgu dah uploadkan dalam YouTube. Jadi untuk hari ni kita akan sambung 1.1.3, menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan tercantum. Kalau tercantum ni secara logiknya, apa yang kita faham dengan tercantum tu, maksudnya ada bergabung lah. Tercantum tu ada beberapa benda, 2, mesti lebih daripada 1, dan dia bergabung. So kita tengok. Yang ni dalam buku teks awak boleh rujuk muka surat 11. Apakah hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan tercantum? Jadi kita tengok dekat sini. Ni dalam buku teks muka surat 11. Kalau siapa yang ada boleh terus rujuk, sebab yang ni mungkin awak tak jelas sangat lah, tak nampak sangat daripada skrin. So kita tengok dekat sini. Rajah di sebelah menunjukkan satu segi 4 tepat dengan panjang X cm dan lebar Z cm. Diberi luas segi 4 tepat ialah Y cm persegi. Lengkapkan jadual di bawah. Sekarang ni kita ada satu segi 4 tepat. Z ini adalah punya lebar, dan X ini adalah dia punya panjang. Ni. Sorry. Ni dia punya panjang X ni jadi dekat sini dia ada bagi awak 3 tabel. Jika Z adalah pemalar. Tengok dekat sini, jika Z ialah pemalar, pemalar yang kalau sebelum ni, pemalar yang sebelum ni kita belajar, pemalar kita wakilkan dia sebagai K. Untuk pelajar yang dah masuk kelas, pemalar kita wakilkan dia sebagai K. K. Jadi kalau Z itu adalah Z ini adalah pemalar, maka sekarang Z pemalar kan, kita ingat pemalar dia mesti sama. Tengok dia punya nilai dia sama, 6. Jadi luas dia 2 darab 6, awak akan dapat 12. Yang ni dapat 18, yang ni dapat 24, yang ni dapat 30. Itu kalau Z ialah pemalar.
Tetapi sekiranya tengok B, X adalah pemala. Pemala masih samalah. Sekarang dia tukar pula. X ini sebagai dia punya pemala. So pemala dia, dia letak katakan 2. Okey, so 2, 2, 2, semua 2 Okey, yang berbeza yang jadi pemboleh ubah dia Z. Jadi kita akan dapat luasnya 2/6 12. Ini 12. Ini sorry Okey, 12. Baik. Apa ni? Ini. Okey, ini 12. 10, 8, sini 6. Okey, jadi okey, ini kalau dia punya X adalah pemala. Pemala macam cikgu cakap, awak kena ingat pemala yang sebelum ni kita belajar adalah nilai K. Cikgu harap awak dah buat kerja yang cikgu bagi, then awak akan nampak K tu apa, awak akan tahu. Tapi sekiranya awak tak buat dan mungkin awak belum faham, dekat sini mungkin awak ada masalah sikit. Okey? Jadi kalau C, jika X, Z dan Y ialah pemboleh ubah. Sekarang ni X, Z dan Y jadi pemboleh ubah. So macam mana kita nak tentukan pemala dia? Okey, katakan X ni, awak tengok pemboleh ubah tu maksudnya dia berubah tau. Dia tak sama. Kalau pemala tu yang dia akan jadi sama, cuba tengok dekat yang A. A dia kata Z pemala. Jadi nilai Z semua sama. Okey? Sekejap, mungkin tak clear. Ambil warna ni. Okey ni. Ni kan Z. Okey, Z nampak tak warna biru ni? Okey, Z adalah dia punya pemala untuk A. Untuk B pula X adalah pemala. So pemala dia sama. Ni tak nampak. Nampak tak cikgu punya tulisan ni? Okey ni. Okey ni. Ni. Ini untuk B, X adalah pemala. Tetapi untuk dia kata X, Z dan Y adalah sebagai pemboleh ubah. Jadi macam mana kita nak dapatkan dia punya luas? Okey. So bila luas, samalah 8/2. Okey, ni 16. Okey, tak nampak nombor tulisan ni. Okey, cikgu merah. Okey. So ini 16, ini jadi 18, ini 12, ini 10. Okey, bila tiga-tiga tu adalah pemboleh ubah, jadi pemala dia macam mana? Okey, kita tengok dekat sini. Ni dia suruh awak buat Y bahagi dengan X darab dengan Z. Y adalah 16. X darab Z adalah 8 darab dengan 2. So 16, betul? Okey, jadi awak akan dapat 1. Okey, untuk yang ni pula, Y dia 18 bahagi dengan 6 darab dengan 3 bahagi dengan 18. So awak akan dapat 1. Yang ni pun kalau awak selesaikan, awak akan dapat 1. Yang ni pun bila awak selesaikan, awak akan dapat 1. Jadi bila awak tengok ni, dia dah sama kan? Maka inilah dia punya pemala ataupun K. Okey. Yang ni cikgu nak tunjukkan macam mana hubungan antara 3 ataupun lebih pemboleh ubah bagi satu ubahan tercantum. Okey, kita tengok. So, apa yang dia tanya dekat awak? Okey, apakah hubungan antara Y dengan X jika Z adalah pemala? Ni tadi. Apa hubungan dia? Okey, jadi hubungan dia akan jadi Y berkadar langsung dengan apa? Dengan X ke dengan Z? Cikgu nak jawab seorang. Y berkadar langsung dengan X ke dengan Z? Siapa boleh jawab? Sekarang ni kita punya Z ni dah sama ni. Siapa-siapa boleh jawab. Kalau tak nak jawab bercakap, boleh tulis dekat chatting. Y berkadar langsung dengan X ke dengan Z? Thank you, Sekfa. Okey, X. Y berkadar langsung dengan X. Okey, sebab ini yang akan jadi dia punya K kan? Okey, so kalau yang nombor 2 ni, Y dengan Z. Hubungan antara Y dengan Z jika X adalah pemala.
ni soalan B. X dia pemalar. Jadi Y berkadar langsung dengan Z. Okey, sebab sekarang dia punya ini adalah pemalar. Tetapi kalau C ni, macam mana nak buat kalau C ni? Tadi kita dah selesaikan, kita dah dapat jawapan kan? Ni kita dah dapat jawapan kan? Okey, jadi untuk ini, okey, dia akan jadi Y berkadar langsung dengan X, Z. Awak nampak? Sebab sekarang ni mula-mula Y berkadar langsung dengan X. Lepas tu Y berkadar langsung dengan Z. Sebab nilai dia tak sama kan? Ni. Okey, mula-mula dia berkadar langsung dengan X. Lepas tu dia berkadar langsung dengan Z. Jadi, kita akan dapat untuk yang ada 3 pemboleh ubah ni, dia akan jadi Y berkadar langsung dengan X, Z. So, bila kita tukarkan kepada bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan K, X, Z. Okey. Siva kata dia tak faham, tak apa. Okey, yang ni cikgu cuma nak tunjukkan dia punya hubungan. Okey, tapi nanti bila kita pergi dekat latihan, awak akan lebih faham. Yang ni nak nampakkan dia macam buat eksperimen lah. Kenapa kenapa persamaan tu boleh keluar macam tu. Okey, kejap Siva, kita pergi dekat latihan nanti awak akan lebih nampak. Alright. Okey. So jadi yang ni cikgu baru nak explain lah dia macam mana nak dapat. Okey, so sekarang daripada mobilasi minda 4, ini yang kita buat ni lah yang tadi cikgu buat panjang-panjang tu. Okey, didapati Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. Okey, awak sini tengok ayat ni. Sekejap cikgu highlightkan dia. Okey ni. Kalau kita jumpa ayat ni, siapa yang dah buat? Siva dah buat latihan kan? Okey, tengok. Y berubah secara langsung dengan X. Kita akan tulis macam mana? Dan Y berubah secara langsung dengan Z. Kita akan tulis macam mana? Okey, kita akan tulis. Okey. Ni kan, Y berubah secara langsung dengan X. Kita akan tulis macam ni. Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Kemudian Y berubah secara langsung dengan Z. Kita akan tulis macam ni. Okey, ubahan tercantum ni dia berubah dengan dua-dua tu. Dia Y berubah secara tercantum dengan X dan Z. Dia berubah dengan dua-dua tu sebenarnya. Ya, eksperimen yang tadi cikgu buat tu yang nampak macam panjang macam susah tu sebenarnya nak tunjukkan bila dia berubah secara langsung dengan dua pemboleh ubah. Okey, contoh yang tadi tu kan kita buat, kita nak cari ni. Ni luas. Okey, kita nak cari luas ni. Sebab tu bila dia kata segi 4 tu, katakan Z berubah, apa berlaku dengan luas? Kalau X berubah, apa berlaku dengan luas? Tetapi kalau X dengan Z, dua-dua sekali berubah, tercantum, dua-dua berubah, apa yang akan berlaku dengan dia punya luas? Okey, boleh tak Siva? Ataupun yang lain yang tadi tak faham? Boleh cikgu, faham. Okey, yang lain macam mana? Siva dah okey tak? Okey. Okey, thank you. Very good. Okey. Tak apa, nanti kalau mungkin ada masalah boleh PM cikgu Yang ni cikgu just nak tunjuk macam mana formula itu dapat. Nanti bila kita pergi dekat calculation akan nampak lagi mudah Okey, jadi secara umumnya bagi satu ubahan tercantum, so hari ni kita nak belajar ubahan tercantum. Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai ini. Ini cara penulisan lah. Okey, kalau dia ada kuasa. Okey, dan bila kita nak tukarkan kepada bentuk persamaan, sama juga dengan bentuk ubahan yang sebelum, kita cuma tambahkan nilai pemalar dia K dekat sini. Okey, ini yang membezakan daripada yang sebelum kita belajar. Okey, yang kita belajar sebelum ni Y berubah secara langsung, tak kira lah dia bagi apa kan. X lah, X kuasa 2 lah, X punca kuasa kan. Kemudian kita akan tukar dia kepada Y sama dengan
KX. Ini yang kita dah belajar sebelum ni. Latihan 1.1A dengan latihan 1.1B. Okey, tetapi hari ni kita nak sambung ubahan tercantum. Tercantum tu macam cikgu cakap tadi lah. Dia ada dua pemboleh ubah. Apa yang berlaku? Okey, so kita sama juga. Cuma tak ada beza. Dia tak ada beza. Cuma kita tambah. Bukan cuma tambah. Memang dia tak ada beza. Dia mungkin dia ada dua pemboleh ubah je lah. Itu je lah tambahan kita. Okey, di mana dengan nilai M dia, ni nilai M dia yang mungkin, nilai N dia mungkin dan K-nya adalah pemalas. Okey? Alright. So ini tip Bestari. Tip Bestari ni ada dalam buku teks juga. Okey, Y berubah secara langsung dengan exact. Ni. Ni cara dia tulis Y berubah secara langsung dengan exact ialah cantuman dua hubungan Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. Maksudnya sekarang kita ada dua bentuk ubahan. Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Y. Bila kita gabungkan dia akan jadi Y berubah secara langsung dengan X. Sorry ini salah ni. Kejap. Cikgu salah. Okey, sebenarnya Y berubah secara langsung dengan Z. Okey, jadi dia akan jadi Y berubah secara langsung dengan XZ. Okey, boleh tak setakat ini? Ada nak tanya? Tak ada cikgu, boleh. Okey, very good. Okey, seterusnya kita sambung. Tip Bestari ni Y berubah secara langsung dengan XZ, ini cara nak baca lah. Boleh dibaca sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Okey, sekejap. Okey ni. Okey, dia kita boleh baca Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Okey, ataupun Y berubah secara tercantum dengan X dan Z, ataupun Y berkadaran secara tercantum terhadap X dan Z. Ini cara nak baca. Okey, senangnya kita baca ni lah Y berubah X dan Z. Sama dengan yang sebelum ni kan. Yang macam ni kita baca Y berubah secara langsung dengan X. Yang ni pula Y berubah secara langsung dengan Z. Jadi bila dia dah ada dua ni, kita baca je yang ni. Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Okey? Okey, rujuk muka surat 12. Contoh 9. Okey, awak baca sekejap. Okey, muka surat 12, contoh 9. Baca sekejap dia punya soalan. Sementara cikgu nak tengok ada tak kawan yang perlu di-admit ni. Okey, tuliskan soalan nombor 9 ni. Okey, mana cikgu punya pen tadi? Okey. Tuliskan hubungan sekejap. Okey, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ini. Okey, yang macam ikan ni. Persamaan bagi setiap yang berikut. Dia suruh awak tuliskan hubungan sahaja. Okey, cikgu harap tadi bila cikgu suruh awak tulis tu, ada orang yang dah cuba. Okey, dah cuba dan ni kita tengok jawapan dia. Okey, so P berubah secara langsung dengan Q dan R. Okey, kita tengok. Okey, P berubah secara langsung dengan dengan Q dan punca kuasa R. Okey ni. Okey, maksudnya sekarang P berubah dengan Q satu dan satu lagi P berubah dengan punca kuasa R. Jadi bila kita cantumkan kita akan dapat bentuk ubahan dia macam ni, dan bila kita nak tukarkan dalam bentuk persamaan dia akan jadi macam ni. Ingat siapa yang mungkin baru masuk, ini kita nak tukar kepada bentuk persamaan, kita kena tambah sama dengan dan K. Okey. B, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W, okey, dan kuasa 3X. Ni kuasa 3X. Okey, so kita tengok jawapan. Y berubah secara langsung dengan, ni yang pertama,
kuasa 2W, maksudnya W kuasa 2 dan X kuasa 3 ataupun kuasa 3X. Jadi bila kita cantumkan dia akan jadi macam ni. Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. Kemudian kita tukarkan dia dalam bentuk persamaan, dia akan jadi macam ni. Okey? Cikgu harap semua boleh faham yang penting sekali tengok dulu yang cikgu ajar sebelum ni. Kalau yang mungkin tak berapa jelas lah. Okey, tapi kalau ada orang yang dia memang mudah faham, dia tengok yang cikgu ajar ni je, sebenarnya dia dah tahu dah yang sebelum ni. Okey, seterusnya kita tengok C. Isi padu prisma V berubah secara langsung dengan luas ke rata ras A dan tingginya H. Kita ada dua pemboleh ubah dekat situ kan. Jadi sama juga kita ada V berubah secara langsung dengan A dan V berubah secara langsung dengan H. Jadi bila kita tukarkan, okey, ini dalam bentuk ubahan dia. Okey, kita tukarkan kepada persamaan, dia akan jadi macam ni. Okey, sangat penting awak tahu nak tukar dia macam mana. Sebab ini step pertama sebelum awak jawab soal continue dengan soalan yang seterusnya. Sebab kalau awak salah dekat sini, nanti yang next solution tu akan salah. Okey, so kita tengok D pula. Jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. Okey, so macam mana? Ini kemahiran awak nak transform ataupun nak tukar ayat tu kepada bentuk ubahan. Daripada bentuk ubahan, tukar pula kepada persamaan. Okey, kita tengok. Okey. So yang pertama tadi dia kata apa? Berubah secara langsung dengan panjang P. Okey, ni berubah secara langsung dengan P. Dan kuasa 2 diameter tapaknya. Ini yang kedua, kuasa 2 D. Awak akan dapat bentuk ubahan dia macam ni. Tukar kepada bentuk persamaan akan dapat macam ni. Okey, setakat ni. Okey, boleh? Ada soalan? Ada nak tanya tak? Boleh cikgu. Okay, thank you Rubini. Betul kan Rubini? Okay, thank you. Okay, so kita tengok soalan nombor contoh 10. Muka surat 12. Baca sekejap, tengok dulu. Okay, cikgu tak nak terus explain. Untuk yang ni, dia sudah suruh awak cari nilai. Nilai dia, nilai K dia. Nilai dia punya K. Okey, siapa yang faham sebenarnya sekejap je buat ni. Okey, cikgu harap dah ada yang cuba jawab. Ada yang dah dapat jawapan? Cikgu belum tunggu. Okey, cikgu tunggu. Dapatkan nilai K tu, lepas tu tukar pada persamaan. Okey, kalau ada yang dah dapat boleh tulis jawapan K dapat berapa dekat chatting, cikgu nak tengok. Ada yang dah dapat tu boleh type kan? Tak ada. Okey, Siva dah dapat. K berapa? K 2/15. Okey, good Siva. Okey, itulah cikgu cakap tadi. Bila awak tengok contoh, awak akan lebih faham lah. Sebab yang tadi tu dia tunjuk macam mana dia dapat formula tu. Okey, jadi kita tengok. Okey, penyelesaiannya. Dia bagi awak bentuk ubahan dia ini. Okey, ungkapkan X dalam sebutan Y jika Z dan Z jika X 6, masukkan je nilai. X 6, so masukkan ini 6. Okey, X 6. Apabila Y 3 dan Z adalah 5. So masukkan Y 3. Okey ni. Dan masukkan nilai Z dia 5. Tetapi awak jangan ubah apa-apa macam ni, sorry. Macam ni. Kan dia kuasa 2 kan. Jadi awak kena kekalkanlah kuasa 2 ni.
Lepas tu, okey, nak selamat, tekan je kalkulator ni. Tak payah congak-congak yang ni. Okey, ada orang dia send dekat cikgu, baguslah dia send dekat cikgu kerja dia buat, tetapi dia ada silap dekat sini tau. Dekat sini. Sekarang ni awak tengok ini 6 sama dengan, okey, 3 kuasa 2, 9 kan? K 9 darab 5. Okey, tengok betul-betul kat sini cikgu tak nak ada kesilapan. 6 sama dengan 45 K. Okey, 9 darab 5, 45 kan? Jadi, apa yang berlaku dekat sini, dia buat K 45 bahagi 6. Salah. Dia akan jadi, okey, sebab tu cikgu kata, biasakan tukar kiri. So, dia akan jadi 45 K, okey, sama dengan 6. Jadi, K kita 6 per 45, bukannya 45 bahagi 6. Hati-hati dengan tu. Okey? So, sebab dekat sini bila awak salah, jadi dekat sini akan salah lah. Yang ni dia akan kecilkan, dia akan dapat 2 per 15. Okey? Yang ni. Bila dia dah melibatkan ubahan tercantum ni, dia punya nilai tu dah ada banyak. Pemboleh ubah tu ada beberapa nilai. Kalau sebelum ni kita hanya melibatkan satu nilai kan, kita tukar mungkin 2 nilai dekat sini, tak ada yang nak darab ke bahagi. Tetapi bila dah ubahan tercantum ni, dia akan ada masalah sikit lah dekat sini. Okey, jadi cikgu harap boleh tengok betul-betul dan jangan buat kesalahan tu lah. Sebab rugilah awak tahu jawab tetapi sebab tersilap step, jadi awak tak dapat jawab dengan betul. Okey, contoh 11. Cuba sekejap. Ya, ada nak tanya? Cikgu, kenapa cikgu atas 2? Ya. 2 per Kenapa 15 atas kan? 2 kecil? Okey, Bukan. bahagi dengan 3? Yang mana? 6 bahagi dengan 3. 6 bahagi dengan 45. 3. Bukan yang ini. Kenapa? 2 per 15. Okey, macam mana dapat 2 per 15? Macam mana dapat 2 per 15? Okey, awak bahagi dengan 3 lah. 6 bahagi 3 dapat 2. 45 bahagi 3 dapat 15. Kecilkan, permudahkan dia. Okey, terima kasih. Boleh? Mi'raj kan? Ya, cikgu. Mi'raj ke ni? Cikgu ingat lagi suara awak. Okey, ada soalan lain tak? Kalau tak ada soalan, cuba buat 11 dulu. Baca, cuba buat. Siapa ada buku boleh baca di buku. Tapi jangan tengok jawapan. Cuba buat dulu. Okey, so contoh 11. Tenaga keupayaan graviti ijol. Okey, ni jangan takut dengan benda-benda ni. Ini cuma formula saja. Okey, bagi satu objek berubah. Okey, kita tengok sini. Sekejap cikgu highlightkan dia. Cikgu sudah. Okey, good. Tak, cikgu sambung Okey, keupayaan graviti. Okey, ijol bagi satu objek berubah secara langsung dengan okey, G-SAM-nya M kilogram, iaitu pecutan graviti. Okey, dengan cikgu ulang tenaga keupayaan graviti ijol bagi satu objek berubah secara langsung dengan G-SAM-nya M kilogram. Okey, pecutan gravitinya itu G meter per saat dan kedudukannya pada ketinggian H meter. Sekarang ni kita tengok ada berapa dia punya pemboleh ubah. Diberi bahawa E adalah 157 joule apabila M adalah 4, G adalah 9.81 dan H adalah 5. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan keempat ini. Sekarang ni dia dah lebih kan? Ada lebih satu dekat situ. Jadi macam mana kita nak buat? Sama juga, konsep dia sama.
Okey, awak keluarkan bentuk ubahan, lepas tu tukarkan kepada persamaan, cari nilai K, pemala dia. Alright, so kita tengok. E berubah secara langsung dengan, sekejap. Okey, dia ada, mula-mula tadi berubah, E berubah secara langsung dengan, mula-mula dia kata apa? M, G same. Kemudian pecutan graviti G. Bila awak buat bentuk ubahan ni, tak payah nak tulis unit. Ni yang ada kat belakang ni kan. Meter per second, okey, kilogram, okey, meter, tak payah tulis sebab ini akan menyebabkan awak confuse. Okey. So yang ni E berubah secara langsung dengan M. Pecutan graviti dia adalah G dan dia punya ketinggian adalah H. So daripada sini tukarkan kepada bentuk persamaan KMGH. Okey? Bila awak dah dapatkan persamaan ini, masukkan nilai-nilai dia bagi. Okey, yang pertama dia bagi apa? Dia bagi E 197 masuk. Okey. Kemudian dia bagi M. M dia bagi 4, masukkan M. Kemudian dia bagi awak G 9.81 dan akhir sekali dia bagi H. Sebab tu cikgu kata masukkan betul-betul. Bila awak buat penyelesaian, berhati-hati. Nak selamat, cikgu selalu cakap tukarkan yang ada K ni di sebelah kiri. Itu nak selamat lah supaya awak tak buat kesilapan. Okey, tengok macam mana cikgu tukar. K 4 9.81 darab dengan 5. Okey, sama dengan 197. Okey, jadi bila macam ni nak dapatkan K ni, so awak akan dapat 197 bahagi dengan semua sekali ni. So dia akan jadi inilah. Okey, ni awak cikgu padam jap, bersepah-sepah dah jadi. Okey, cikgu padam semua ni. Okey, jadi bila awak letakkan K tu di sebelah kiri, so senanglah awak nak selesaikan. Awak selesaikan, awak akan dapat, okey, awak akan dapat macam ni. Okey, K, yang ni. Okey, awak akan dapat ni. So, tekan je kalkulator. Tekan kalkulator, awak akan dapat nilai 1. Okey, jadi dekat sini, awak akan dapat E sama dengan MGH. E sama dengan, sorry. Okey, nanti ada kata, kenapa cikgu? Mana dia punya K? Okey, kenapa dia tak tulis nilai K dia? Sebab kita punya nilai K adalah 1. Okey, so E sama dengan K kita 1. Ni cikgu buat satu-satu lah, takut ada yang tanya kan. MGH. Jadi 1 ni tak payah tulis pun tak apa. Okey, so kita terus dapat dia punya persamaan. Okey, boleh? Ada nak tanya tak? Setakat ni? Boleh. Okay, very good. Okay, good. So, kita tengok contoh 12, muka surat 13. Okay, cuba buat sekejap. Okay tak? Cikgu belum. Okay, cikgu tunggu. Kalau yang dah sudah, boleh tinggalkan jawapan dekat chat. Yang penting sekali tengok macam mana kita nak ubah jadi kepada bentuk ubahan ayat-ayat tersebut. Okey, so kita tengok jawapan. Okey, mula-mula kita tengok dululah dia punya soalan dia. 3 kuantiti, okey, 3 kuantiti S, T dan U, okey, berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi
S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Kita ada dua pembuluh ubah kat sini. Hitungkan nilai X dan nilai Y. Okey, awak tengok dekat sini. Dia bagi nilai ni dalam bentuk jadual. Sebenarnya lagi mudah ni jadual, tapi mungkin ada orang yang macam banyak nilai dia. So jangan risau. Kita buat dulu step yang pertama. Okey, so cikgu tunjuk. Okey, jadi step pertama ini dia bagi awak kan S, kita tukar color. Okey, S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Punca kuasa 3U. So dah jadi macam ni lah. Okey, dan daripada sini awak tukarkan kepada bentuk persamaan. Okey, sekarang soalan dia cari nilai X dan cari nilai Y. Bila kita tengok dalam tabel ni, okey, ini adalah satu set. Okey, ini satu set. Ini satu set. Adalah satu set yang lain. Jadi, untuk dapatkan nilai K, awak ambillah set yang dah komplit ni. Jangan ambil set yang tak ada, tak cukup X, tak ada Y kan. Jadi kita gunakan set yang dah lengkap. Okey, jadi kita masukkan nilai S di 6. Ni S6, masukkan dekat sini. Okey, kemudian kita masukkan T adalah 0.8. Okey, dan kita masukkan U punca kuasa 327. Okey, gunakan kalkulator sahaja. Jangan menyusah-nyusahkan diri nak congak. Okey, macam cikgu kata di bahagian ini berhati-hati. Okey, berhati-hati semasa menukar. So, bila menukar awak akan dapat 2.5. Ini adalah dia punya persamaan baharu. Okey, jadi bila kita dah dapat persamaan yang baru ni, so kita dapat S sama dengan 2.5. Okey. T kuasa 3 punca T punca kuasa 3U. Okey, ini kita punya persamaan yang kita dapat. Okey, jadi apa kita nak buat? Kita nak cari nilai X kan untuk yang ni. Masukkan nilai T. T 1.2. Masukkan dekat sini T. Okey, sekejap. Okey, so masukkan nilai 1.2 dan 1.25 ni masukkan dalam nilai U kita. So awak akan dapat macam ni. Sekejap cikgu padam balik. Okey, cikgu padam sebab dia mengganggu. Okey. Alright. Okey. So sekarang kita tengok. Ni, apabila T 1.2 dan U 125, masukkan dalam persamaan ni, so awak akan terus dapat nilai X. Okey, kemudian gunakan persamaan yang sama untuk awak dapatkan nilai Y dekat sini. Ni, nilai Y. So awak gunakan persamaan yang sama. Awak akan dapat nilai Y. Okey, setakat ni ada soalan tak? Boleh faham cikgu. Okey, good. Ni dia punya 50 adalah S, 2.5 kita punya K, T dia masukkan 40 dan sekarang dia mencari Y. Biasanya yang bermasalah bila awak nak selesaikan persamaan. Dekat sini biasanya masalah. Nak masukkan nilai tu biasanya dah faham. Okey? Okey, cikgu teruskan. Ini kaedah alternatif, kaedah perkadaran. Macam yang sebelum ni pun cikgu ada tunjukkan satu kaedah perkadaran macam mana awak nak gunakan konsep perkadaran untuk selesaikan masalah ini. Okey, jadi soalan yang sama, yang ni awak kena keluarkan semua sekali yang dia bagi. Okey, dia bagi S16, yang ni dia ambil dekat sini lah ni sebenarnya. Okey, dia ambil yang ni. Okey, kemudian S2, inilah set yang ni.
Okey, awak tengok Ini S1, ini S2, ini S3. Dia gunakan set. Ini S1 untuk ini S2, S3. Lepas tu ni T1. T1, T2, T3. Yang ni U1, U2, U3. Jadi dia gunakan set ni untuk cari dia punya perkadaran. Jadi nilai U1 yang pertama, set yang pertama sama dengan set yang kedua. Kemudian masukkan je nilai-nilai yang ada dalam ni dekat dalam set yang dia dah susun. Okey, jadi cari nilai terus boleh dapat nilai X dekat sini. Untuk dapatkan yang nilai Y pula yang ni, dia gunakan set yang pertama dengan set yang ketiga. Dia akan jadi macam ni. Okey, cikgu padam sekejap. Okey. Okey. Jadi dia gunakan sorry. Okey. So dia gunakan set yang pertama dengan set yang ketiga. Okey, yang ni dia tulis set 2, tapi sebenarnya set ketiga lah ni. Dia ambil yang nilai yang ketiga. Sebab yang ni nak cari Y kan. Jadi dia bawa, dia cuma tukarkan set yang pertama ni semua nilai T dengan U dia tukar. Kemudian dia ambil set yang ketiga ni, dia tukarkan nilai dekat sini. Okey, nampak ni. S3 50, T3 40, kemudian Y. Lepas tu dia selesaikan macam biasa. Ini dekat sinilah kemahiran penyelesaian masalah tu sebenarnya. Okey, dan awak akan dapat nilai yang sama Y adalah 0.125. Setakat ni ada soalan? Ada tak? Tak ada. Okey, good. Okey. Alright, thank you. Cikgu harap semua faham. Okey, jadi sebagai tugasan awak, tolong catat. Latihkan diri 1.1C, soalan nombor 2, 4, 6 dan 8. Okey, cuba buat Awak kena faham topik ni sebab ada orang kat belakang. Okey, sebab lepas ni kita akan masuk yang ubahan songsang pula. Kalau awak tak faham yang ni nanti masuk songsang nanti awak tak faham. Okey, jadi cikgu harap siapa yang belum lagi faham cuba kuasai topik ni. Okey, untuk ubahan langsung. Okey, dan selamat menyambut tahun baru Cina untuk yang menyambut. Okey, duduk diam-diam kat rumah lah. Tak payah pergi raya. Boleh? Boleh tak? Tak payah raya. Bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye. Thank you.